Tiga orang menteri yang akan datang hadir untuk memberi talimat, termasuklah menteri di Jabatan Perdana Menteri yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tunku Jaafar, dan jugalah menteri di Jabatan Perdana Menteri YB Datuk Seri Mustafa Mohamed yang jaga portfolio ekonomi. Seorang lagi adalah yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah yang merupakan menteri luar negeri. Dan selepas tu kami mengadakan sesi soal jawab, tetapi ini adalah satu sesi talimat tertutup. Itu antara butiran sidang media Ahli Parlimen Kulai Teo Ni Ching di Parlimen pada petang tadi. Taklimat tertutup yang dijangka berlangsung jam 8.30 malam nanti di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Dan Ridaudin yang berada di lokasi akan berkongsi perkembangannya. Ridaudin mungkin boleh teruskan dengan laporan. Ridaudin. Baik, terima kasih rakan setugas di Bukit Jalil. Ya, seperti anda lihat sebentar tadi bagaimana Ahli Parlimen Kulai Teo Ni Ching memberitahu bahawa akan ada sesi taklimat secara tertutup membabitkan beberapa ahli parlimen pembangkang dan juga ahli parlimen bebas yang turut melibatkan 3 orang menteri di barisan kerajaan, iaitu pertamanya Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, dan kemudian ada juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed, dan juga Menteri Luar Negeri Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Jadi jam sudah pun melebihi jam 8 malam. Mungkin mereka masih lagi berada di parlimen kerana difahamkan parlimen habis agak lewat pada hari ini. Yang boleh saya kongsikan pada waktu ini adalah setakat ini saya tunggu di sini sejak dari jam 7.30 tadi. Nampaknya baru ada seorang sahaja kelibat menteri yang datang, iaitu baru saja sebentar tadi kira-kira jam 7.45 petang, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Kami masih lagi menantikan ketibaan kelibat-kelibat menteri dan juga ahli parlimen pembangkang dan juga dari blok bebas, di mana media di sini juga saya lihat dia sudah pun semakin ramai. Saya fikir sudah pun ada media sudah berkampung di sini untuk melihat apakah yang berlaku yang dah dibincangkan pada hari ini. Seperti yang diberitahu oleh Ahli Parlimen Kulai, taklimat hari ini adalah berkenaan dengan tuntutan waris Kesultanan Sulu. Kalau diikutkan sebenarnya, kalau diselusuri satu persatu kisah tuntutan waris Kesultanan Sulu ini sebenarnya sudah pun beberapa bulan ia dibincangkan dan dibahaskan dan termasuklah di media sosial dan sebagainya. Namun ia tiba ke kemuncaknya apabila pada 12 Julai lepas, apabila waris Kesultanan Sulu yang dikatakan melakukan tuntutan berjumlah lebih 62 bilion ringgit kepada Malaysia, dilaporkan telah merampas aset 2 anak syarikat Petronas di Azerbaijan. Memetik laporan Financial Times, peguam pihak yang menuntut telah merampas aset syarikat petroleum itu yang didaftarkan di Luxembourg, Petronas Azerbaijan dan Petronas South Caucasus. Jadi itu antara apa yang dibangkitkan pada 12 Julai lepas, yang membawa kepada satu lagi episod baharu ketika sidang Dewan Rakyat baru saja dalam minggu ini, apabila Ahli Parlimen Kota Belot Isna Raisah Munirah Majlis membangkitkan isu tersebut, meminta agar isu tersebut dibahaskan di Parlimen. Namun beliau ketika diarahkan untuk duduk oleh Timbalan Speaker pada waktu itu, beliau enggan duduk dan kemudian menyebabkan beliau digantung selama 2 hari, yang kemudiannya menimbulkan ketegangan di sidang Dewan Rakyat lebih setengah jam apabila beberapa ahli parlimen berkumpul di keliling beliau untuk menyatakan bantahan terhadap keputusan Timbalan Speaker Datuk Seri Muhammad Rashid Hasnon itu. Itu adalah apa yang berlaku pada minggu ini, yang mana melibatkan perdebatan, perbahasan yang sangat hangat. Namun di sebalik semua itu ada juga Speaker Dewan Rakyat itu, ataupun yang di-Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Azizan Harun memberitahu bahawa ada sebab mengapa kerajaan ataupun beliau sendiri tidak meluluskan usul tersebut. Sudah 3 kali dibangkitkan, namun buat kali keempat akan dihantar oleh Isna Raisah Munirah tak lama lagi. Namun tetap beliau juga menolak usul tersebut kerana menurut beliau apa yang dibangkitkan adalah kerana menolak usul tersebut kerana apa yang dibangkitkan adalah sub judice, iaitu yang dikotiri akan mendedahkan langkah yang sedang diambil oleh kerajaan tentang prosiding litigasi yang sedang berjalan. Beliau mengulangi pendirian untuk menolak usul tersebut kerana berfikir bahawa ia akan mungkin ada apa yang dikatakan oleh beliau, adakah kita mahu apa yang dirancang ataupun apa yang dirancang oleh kerajaan, direncanakan oleh kerajaan dapat diketahui oleh pihak luar apabila ia dibahaskan secara terbuka dan pastinya akan dilaporkan oleh media. Jadi adakah itu akan menjadi penyebab kepada kerajaan mungkin berdepan hal-hal yang menyukarkan apabila membawa isu ini ke peringkat legal dan sebagainya. Dia itu antara perkara yang menyebabkan Tan Sri Azizan Harun menolak usul tersebut sebanyak 3 kali. Dan rentetan itu malam ini 3 menteri datang ataupun ingin melakukan taklimat secara bersemuka dengan ahli-ahli parlimen pembangkang dan juga ahli parlimen bebas yang bangkit menyuarakan isu ini di parlimen. Setakat ini saya boleh katakan masih lagi belum kelihatan. Saya jangkakan dalam
ke 8.30 dia kerana difahamkan akan bermula pada jam 8.30 malam ini. Saya jangkakan sebentar lagi, mungkin dalam 10 ke 15 minit nanti pasti akan ada ahli parlimen yang akan datang. Sudah pastinya ahli parlimen dari pembangkang, ahli parlimen Sepanggar, contohnya Datuk Muhammad Aziz Zaman, ahli parlimen Kota Beluk juga yang berlantang menyuarakan isu ini. Pasti kita akan dapat menjangkakan untuk melihat kelibat mereka berada pada hari ini. Namun semuanya dilakukan secara tertutup. Kami pihak media akan cuba mendapatkan komen-komen daripada ahli parlimen baik dari segi pembangkang dan juga bebas. Namun apabila ia dilakukan secara tertutup, sudah pasti akan ada sekatan-sekatan dan juga halangan-halangan tertentu. Namun jangan risau, saya akan terus berada di sini untuk membawakan laporan dari semasa ke semasa. Buat masa ini saya fikir ini sahaja. Baru sahaja ada satu menteri iaitu Datuk Seri Dr. Wan Junaidi yang tiba. Masih lagi menantikan kehadiran ahli parlimen dan juga menteri-menteri lain. Buat masa ini sahaja laporan saya. Kembali kepada rakan setugas, Syaf. Baik, terima kasih Ridaudin atas laporan tersebut dan perkembangan terkini akan terus dibawakan oleh Ridaudin di astroawani.com dan juga buletin-buletin awani yang berikutnya. Dan kita